رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tadi kitab Jawi muka surat 16, kitab Rumi muka surat 15. Boleh rujuk, boleh tengok. Rumi 15. Okey, kita mula baca dulu lah. Siapa nak start ni? Banyak ni. Ya. Say. Baca say. Istinja Allah hajat. Arti istinja. Istinja artinya mengenakan najis yang keluar daripada kubur atau dubur dengan air atau batu atau seumpamanya. Istinja adalah wajib hukumnya dengan air atau batu atau dengan satu yang besar, lagi kering dan keras, lagi suci, tidak belum mati. Dan lebih afdal dimulakan istinja dengan batu kemudian diiringi dengan air, dan jika diistinjakan dengan batu atau seumpamanya wajib 3 kali dengan 3 ketul batu atau dengan 3 bucu daripada batu yang seketul. Okey lah ni. Baca. Kamu. Dan jika tidak suci istinja itu dengan 3 kali, maka wajib diperbuat beberapa kali hingga jadi suci. Dan memadai beristinja dengan batu sahaja, tetapi dengan air lebih afdal, yakni utama daripada batu, dan disunatkan beristinja dengan tangan kiri. Okey lah. Hari ni kita mengaji tajuk dia qada hajat. Qada ni berartinya tunai. Bahasa Arab punya qada ni menunaikan. Hajat tu apa dia? Hajat dalam bahasa Arab juga sebenarnya, tapi orang Melayu kita pun panggil hajat juga. Kalau bahasa terjemah dia, kalau Indonesia panggil kebutuhan, kalau Indonesia. Kalau bahasa kita keperluan. Menunaikan keperluan. Keperluan apa yang kita nak? Iaitu buang penyakit. Penyakit apa yang keluar daripada depan, jalan depan. Apa dia? Kencing. Kalau tak keluar macam mana? Akan menyebabkan lah penyakit batu karang lah, apa macam-macam lah penyakit sebab penyakit lah. Bila kita keluar sebenarnya keluarkan penyakit. Berak macam juga jalan belakang. Dubur ni jalan belakang, artinya keluar tai tu pun penyakit juga. Bila keluar benda tu jadi rasa lega. Okey, yang ni kita nak tahu sebab benda ni kita hampir umur kita ni, dalam perkiraan hidup kita ni ada umur 60 tahun. Dalam masa 60 tahun, masa kita guna untuk hidup lebih kurang dalam masa 8 jam. Dan kita guna lagi masa untuk tidur 8 jam. Dan 8 jam lagi kita guna untuk pergi tandas. Kita tak sedar ni. Dia kira macam ni baru kita nampak. Kalau 8 jam sehari kita guna pergi tandas, setiap hari kita kira tambah keluar masuk. Kalau kita kurang sikit ada kata 6 jam. Walaupun pi sama 10 minit, tapi kalau dah 10 kali pi, dah jadi 100 minit. Kira-kira cincai dia 6 jam. Kalau kita kira umur 60, kalau kita bagi 3, bagi 3, kita guna masa untuk pi tandas ni hampir 20 tahun. Umur kita guna pi tandas 20 tahun. Dan 20 tahun lagi baru 2 ibadat. Ibadat pun berapa minit sangat. 20 tahun lagi tidur saja. Tidur rehat tu. Jadi tandas ni adalah tempat untuk kita buat amalan. Kalau kita guna dengan cara sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Itulah sunnah Rasulullah SAW ni. Bukan hanya semata-mata sembahyang. Bukan hanya semata-mata baca Quran. Sunnah Rasulullah SAW ni ada tiga bahagian. Pertama, sunnah Rasulullah dari segi bentuk rupa Nabi. Apa saja yang lekat pada tubuh Nabi, cara potong kuku sunnah, cara Nabi potong rambut sunnah, apa saja yang bentuk Nabi. Pakaian Nabi itu nama dia sunnah bentuk Nabi, surah.
Yang kedua, sunnah yang ada pada Rasulullah, sirah, perjalanan hidup. Perjalanan hidup ni macam mana? Perjalanan Nabi ketika Nabi bangun tidur macam mana? Lepas tu Nabi macam kita juga berjalan. Kalau boleh sahabat ni dia faham, dia jalan pun macam Nabi. Cara berjalan dia nak pergi tandas pun macam Nabi, nak pergi masjid pun macam Nabi. Lepas tu cara Nabi duduk dalam tandas. Macam mana cara Nabi duduk ketika dia nak buang pokok hajat 1 dan 2. Istilah 1 ni kencing. Kalau istilah 2 ni namanya berak. Itu istilah dia. 1, 2. Semua tu Nabi buat. Kalau kita tengok betul-betul perjalanan hidup Nabi ni, Nabi tak ada benda pun yang dia tak buat. Semua dia buat macam kita. Cuma siapa nak ikut Nabi? Nabi nak ikut kita ke kita ikut Nabi? Kalau kita ikut Nabi, dapat pahala. Kalau tunggu Nabi ikut kita, kita rasa Nabi ikut aku kot. Tak dapat apa. Itu beza kita buat amalan dalam tandas. Walaupun dia hanya tandas sebagai berak, kencing, tapi kalau kita tak tahu ilmu ni, 20 tahun hidup kita sia-sia. Kita hanya merasa selesa perut, selesa buang kencing kosong. Sedangkan pahala tak dapat apa-apa. Itu penting kita mengaji supaya perjalanan hidup kita kan, walaupun kita tengah melenceng sikit ni, kita arah balik. Duduk atas rail dia. Walaupun duduk tak rail, tapi duduk atas rail dia. Rail dia itulah yang kita nak ikut Nabi. Macam mana pun keadaan lambat ke, bila duduk atas rail dia, dia takkan berganjak. Dia akan sampai ke tempat tujuan dia. Kita kena faham perjalanan hidup Nabi, macam mana Nabi buat. Ingat, sirah perjalanan Nabi bukan hanya Nabi baca Quran. Nabi hidup, Nabi bangun tidur, Nabi tidur balik, Nabi pergi bergaul, Nabi berjalan, Nabi naik bukit, turun bukit. Semua ada cara Nabi. Cara Nabi itulah kita nak belajar, kita nak tahu, dan kita nak ikut. Sebab apa saja bentuk Nabi, itu akan dapat pahala. Sahabat Nabi, ketika Nabi berjalan, ada bekas tapak kaki tu, sahabat tu pijak sama macam mana bekas tapak kaki. Macam kita di padang pasang lah, bila kita pijak tanah tu, dia jadi berlubang kan. Sahabat ikut rentak tapak Nabi tu. Sebab apa? Sebab sahabat dia tahu nilai daripada langkah Nabi tu. Setiap langkah Nabi tak akan ada kosong, mesti ada pahala. Satu ketika berlaku pada Nabi SAW, Nabi SAW berhenti di tanah padang pasir. Dan sahabat yang ikut pada Nabi ni tahu tempat tu kat mana. Nabi berhenti istinja, kencing. Satu saat pada peristiwa ni berlaku pada hari yang lain, Nabi SAW dah tak ada dah. Tapi sahabat yang ni, yang pernah ikut Nabi ni, dia sampai jalan tu, dan dia ingat kan, ni kawasan ni pernah Nabi kencing. Dia berhenti. Dan dia berhenti tu bukan dia nak kencing, tapi dia nak duduk tunaikan hajat. Sebab dia pernah tengok Nabi kencing. Tapi dia tak kencing, dia hanya duduk ikut Nabi. Nampak tak? Dia punya percaya pada perbuatan Nabi. Walaupun benda tu Nabi buat kerana ada hajat, tapi dia buat tu bukan kerana ada hajat, tapi kerana dia nak ikut Nabi. Itu pun dapat pahala. Faham tak? Kita nak ikut Nabi bukan nak ikut ada tujuan. Macam kita lah ni lah istilah dia. Nak kahwin baru nak ikut sunnah. Kan? Semayang tak nak ikut sunnah, pakaian tak nak ikut sunnah, berniaga tak nak ikut sunnah. Tang kahwin dia semua nak ikut sunnah. Hijab kumpul lah, 3, 4 lah. Ini masalah kita tak faham apa masuk perjalanan hidup Nabi ni. Kita kena tahu daripada A sampai Z. Jangan lu ambil B, lepas tu ambil Z. Ambil A, B, Z. Setengah tak tahu. Ni yang kita nak betul balik salah faham kita. Satu lagi peristiwa. Ketika Nabi SAW lalu di satu pokok tu ada ranting tau. Dan Nabi ketika tu duduk dengan sahabat ikut Nabi. Nabi tunduk sikit kepala sebab ranting tu tinggi. Pada peristiwa yang lain, maksudnya tempat yang sama tapi hari yang lain, Nabi SAW dah tak ikut. Itu kita tak faham lah. Mungkin Nabi dah wafat, ataupun pokok tu Nabi tak ada lah. Pokok tu pun dah tak ada. Mereka pergi pula waktu tu, pokok tu
Ada, tapi ranting tu dah tak ada dah. Ranting tu mungkin dah patah dah. Tapi yang ajaib dah, sahabat ni jalan dekat situ, dia tunduk juga. Dia tunduk juga. Walaupun tak ada ranting. Nampak tak? Kefahaman sahabat tak sama dengan macam apa yang kita faham. Sahabat buat bukan sebab, bukan dia tengok dengan mata, tapi dia percaya dengan langkah Nabi, perbuatan Nabi. Ranting dah tak ada, tapi dia pernah tengok Nabi buat, tunduk kepala, dia buat. Ranting memang tak ada, dia jalan-jalan tunduk juga. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab dia percaya apa yang Nabi buat bukan satu benda yang biasa-biasa. Mesti ada special dia. Apa yang keluar daripada tubuh Nabi, baik daripada benda atau peluh ataupun perbuatan ataupun benda yang tersimpan, fikir, semua tu ada nilai dia. Sahabat faham. Kita ni dah nak belajar faham. Walaupun kita lambat dah. Sahabat ni dia tengok dengan mata sendiri, ainul yaqin, begitu kuat. Kita ni dengar perkabaran, lepas tu kita yakin, cuba nak yakin. Okey, faham tak? Target kita hidup ni, ingat, target hidup kita ni mesti ada tempat kita nak ikut. Kata apa, kalau ada paku tu, kita nak paku tu, mesti ada tujuan dinding tu, tempat mana. Dia kena target. Jangan silap-silap paku, kena pensyauruhan. Duk gedik-gedik, nampak pusat. Silap-silap paku, saya ingat pada pemain bola pula, orang lelaki. Yang kita paku-paku, ikut pula dengan artis-artis. Panutan kita yang sebenar dia, Rasulullah SAW. Ini tak boleh elak. Walaupun memang kita kata zaman sekarang kami tak mampu. Tapi walaupun tak mampu untuk amal semua sunnah, tapi jangan tinggal semua. Macam ni dah dapat amal sunnah kan? Tutup kepala, baju, tutup aurat. Dah dapat amal sunnah semampu kita. Zaman sekarang. Okey dah, selesai. Okey, saya bagi sikit secara ringkas lah. Ringkas dia, istinja ni adalah berkaitan dengan dua benda, dua tempat. Apa dia? Jalan depan, jalan belakang. Itu nama dia istinja. Kita nak cuci daripada kencing dan cuci dari berak. Okey. Bila berkaitan dengan istinja ni, dia kena tahu tempat kita nak bersih tu kat mana dulu. Tempat yang kita nak bersih tu yang pertama depan, jalan depan, iaitu nama dia qubul. Dalam bahasa kitab qubul. Bahasa Arab pun qubul. Kalau belakang namanya dubur. Faham tak? Qubul ni maksudnya kemaluan lah. Laki kemaluan laki, perempuan kemaluan perempuan. Okey. Bila keluar benda ni, kita kena tahu juga dia kategori najis apa. Najis. Jenis najis apa. Daripada 3 jenis najis, najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah. Kategori yang mana ni? Najis pertengahan. Najis mutawassithah. Okey. Bila keluarnya kencing, keluarnya berak, maka kita boleh guna 2 alat. Alat yang pertama adalah benda kesat. Benda kesat ni segala jenis. Baik batu kesat. Kalau batu licin tak boleh lah. Batu yang jenis ada rotu-rotu tu. Batu tanah merah ke. Kalau lain pada tu kayu. Yang benda yang kita tahu dekat sini, selain benda yang tidak dihormati, benda yang dihormati tidak boleh. Benda yang dihormati ni seperti mana tulang binatang, seperti mana petah lembaran yang ada tulisan Arab, tulisan Quran, itu yang dihormati. Kulit yang ada tulisan Quran, itu dihormati. Benda-benda yang kesat ni sini menyeluruh, mencakup semua. Apa yang kesat? Tisu yang kesat ni tisu yang besar, yang gulung panjang. Yang tu boleh. Kalau tisu macam ni, belum. Saya dapat tahu daripada Ustaz Syafiq pun belum cukup syarat, belum dikata kesat. Ni tisu yang kita bahasa mulut ni.
Belum dikata kesat. Okey. Cara mencuci dia senang. Ni kita kena praktikal ni benda ni. Nak praktikal benda ni. Allah. Cuci juga tu kan. Kesat. Kalau kesat boleh. Saya pun tak tahu mana tengok dulu. Okey. Untuk istinja ni kita cerita bab istinja dengan batu dulu, dengan benda kesat. Batu tu salah satu benda kesat. Tajuk pertama dia istinja dengan menggunakan benda yang kesat. Itu yang lebih luas makna dia. Kalau kita kata batu ni, kita jadi fokus pada batu sampai kita kata tisu tak boleh, daun kayu tak boleh, kayu tak boleh. Benda kesat ni boleh semua. Biasanya orang guna batu. Itu yang selalu jadi. Okey, kalau batu, contoh macam ni batu. Batu satu, kita disunahkan untuk mencuci dengan menggunakan batu dengan perkiraan ataupun jumlah ganjil. Contoh kita ada 3 batu. Satu yang pertama kita basuh. Kalau basuh tu, kita kena tahu tempat keluar tu dekat mana. Ni saya bagi tahu secara umum lah. Nanti dia akan bagi tahu dekat sini syarat-syarat beristinja dengan batu. Ada syarat-syarat dia. Bukan semua boleh cuci dengan batu. Ada syarat-syarat dia. Apa kita sembang dulu. Okey, cara nak suci dengan batu ni, pertama kita kena tahu tempat keluar air kencing dekat mana. Kalau lelaki dekat mulut dia tu, kat depan dia tu. Kalau perempuan pun dekat situ juga. Tapi kalau dalam kitab bagi tahu, kalau untuk perawan boleh, tapi kalau untuk yang sayyibah, yang dah kahwin, dia memang tak keluar secara elok, dia berselerak. Atau dalam kitab lah yang saya baca. Yang ni masalah sikit lah. Kalau perempuan ni masalah sikit, masalah kencing. Kalau berak, tak apa, sama semua. Okey, untuk kita cerita bab berak lah senang. Kita nak cuci ni bukan lubang punggung, pantat, papan punggung, tapi lubang dia tu. Lubang tu kita nak cuci dia, cara dia, kita guna satu batu, kita pusing dia. Pusing betul-betul dekat lubang dia sekali. Lepas dia guna, tak boleh dah guna benda tu. Kena cari batu lain. Yang kedua pula pusing lagi. Dia pusingan. Yang ketiga pusingan. Habis. Macam tu cara dia. Kalau kat sini mungkin kita susah nak amalkan benda ni sebab kita alhamdulillah ayam berlambak. Di tempat-tempat lain kot-kot dah terjadi ayam tak ada. Mana kita tahu kita dah dapat basic ni, insya-Allah kita berani buat. Okey. 3 kali. Kalau untuk 3 batu, disunahkan 3 batu untuk ganjil. Kalau contoh 3 batu tapi ada lagi, rupa-rupanya duk tahan-tahan keluar lagi, kita pun dah cuci dah tapi terkeluar lagi, kena guna batu lain tambah 4, 1 lagi. Kalau contoh 4 dah bersih, yang keempat dah bersih, kita kena tambah 1 lagi. Walaupun dah bersih, tambah 1 lagi untuk sunnah ganjil. Sebab dia tak boleh berhenti dalam keadaan genap. Kita kena buat bagi dia jumlah tu ganjil. Faham tak? Untuk jumlah batu. Kalau kayu macam tu lah juga. Kayu 1, 2, 3 kayu kering kan. Bukan kayu balok. Kayu balok main seret tu habis selerak taik. Yang ni kena tahu. Kita bukan boleh buat gopoh-gopoh. Nanti ada syarat dia. Syarat tu kita penting. Yang ni saya bagi tahu secara umum lah. Senang, nanti ada baca lagi kita dah boleh bayangkan dah. Boleh bayangkan macam mana keadaan istinja tu. Yang satu lagi, ulama bagi mudah untuk kita bagi kira tu ganjil. Dia kata boleh guna 1 batu tapi guna 3 bucu. Contoh batu besar. Dalam batu tu elok 3 segi. Segi yang pertama kita kalih, kita kalih sana, jangan bagi sentuh dah. Kali kedua pula buat lagi. Batu yang sama. Batu bucu yang ketiga pun kita basuh lagi. Bersih. Maka itu pun dianggap
kiraan 3 kali. Faham lah? Walaupun satu batu. Itu pun dianggap 3 kali. Kan contoh, tak bersih lagi. Babuh yang bucu keempat 4 kali. Ada timbul lagi satu. Boh 5 kali. Cukup dianggap kiraan tu jumlah dia ganjil. Faham? Faham tak? Istinja dengan batu ni bukan kata semua taib boleh istinja dengan batu. Ada syarat-syarat dasar ni kita belajar. Kalau untuk kencing, ni jenis ayah-ayah ni senang ya. Ada kencing, kalau kata mulut dia tu, kalau pun kita kata satu biji batu macam ni pun dah bersih dah. Kita buat bagi ganjil juga. 1, 2, 3. Kan? 1, 2, 3. Okay dah. Selesai. Nanti boleh lah nak berlatih. Kalau dekat lubuk silang lah. Sebab dia sini, Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, afdal istinja adalah menggunakan 2. Pertama guna batu, kedua guna ayak. Batu dulu, lepas tu ayak. Itu yang paling afdal. Kalau pilih antara 2 ni, yang mana afdal? Imam Syafi'i kata ayak yang lebih afdal. Tapi kalau cara istinja yang paling afdal, guna yang pertama batu dulu, bersih dulu, lepas tu baru cuci. Itu yang paling afdal. Tapi afdal sahaja antara 2 benda tu yang mana lebih afdal? Pilih. Maksudnya apa yang kita belajar, kalau boleh kita amal semua. Itu yang sebenarnya. Sebab kita dah belajar batu. Lepas tu kita belajar ayak. Boleh amal, ada kemampuan amal dua-dua. Tapi kalau nak pilih yang mana mudah, yang mana lebih bersih, ayak. Okey, dalam hukum menggunakan batu, contoh, kita dah bersih pakai batu. Tengah duduk tu, lama dah sejam 2 jam, tiba-tiba rasa macam ada bau. Rupanya bau peluh celah ni lah, celah dubur kita. Dia keluar peluh. Lepas keluar peluh tu ada bau. Hukum dia macam mana? Dengan sebab peluh tadi, kan dia tak sama batu ayak dengan lap saja ni. Dia keluar. Maka bau dah tu dimaafkan. Bau ketika kita dah pakai istinja dengan batu, kalau dia keluar juga bau dengan sebab peluh, itu dimaafkan. Bukan sebab cirit. Cirit lain. Sebab peluh. Nampak tak kat sini? Kalau istinja pakai ayak, senang ya. Sunnah dia guna tangan kiri. Kalau kita belajar tabligh tu, dia ajak macam-macam. Ada yang kata macam ni lah. Apa? Cara basuh dia macam mana? Dia suruh kepit macam ni. Guna jari tengah kan? Guna jari tengah ni. Dia suruh pakai jari tengah ni. Buat macam ni. Dia suruh guna basuh berak macam ni. Kan? Kalau untuk perempuan, istinja ni memang susah sikit kot. Sebab yang saya belajar tu, kalau perempuan yang dah kahwin, memang kalau masalah satu dia keluar menilai bau. Kalau berak mungkin boleh amalkan. Tak tahu lah, yang kenyataan saya tak tahu lah. Tapi yang saya belajar, macam tu lah untuk saya ibah orang yang dah kahwin. Sebab dia terbuka semua. Okey, habis istinja. Jadi faham lah? Istinja ni kita kena faham. Ilmu istinja ni hanya berlaku pada 2 tempat, kencing dan berak. Tidak ada istinja nama dia istinja tu kena darah. Ada darah nyamuk, darah kudir, istinja dengan batu. Tak ada lah. Tak ada istilah kat situ lah. Istinja hanya cuci depan dan belakang. Untuk menggunakan istinja dengan batu. Bawah ni, jam. Kurang. Baik, kita sambung lah. Kita sambung 3 hari ke depan. Esok tahu. 2 hari ke depan. 2 hari ke depan. Kita belajar gila-gila. Hari ni fiqah, esok tauhid, lepas tu tasawuf, lepas tu fiqah balik. Gila-gila. InsyaAllah lah. Boleh lah? Okey, kita sambung insyaAllah. Ada pertanyaan tak? Orang perempuan ada pertanyaan tak? Nak tanya soalan ni pun malu saya. Yang soalan tanya orang perempuan sendiri lah nak tanya ni. Orang yang ada isteri.
Sebab dia kata dalam kitab dia bagi tahu, orang yang perempuan yang dah janda, bila dia kencing, dia tak keluar terus, dia keluar meneleh. Sebab dia terbuka punya lubang bawah kan, dia jadi meneleh habis berserak. Yang tu kena tanya isteri masing-masing. Saya pun tak tanya lagi. Sebab yang ni masalah dalam kitab dia beritahu yang tu. Untuk kencing lah, kalau berak sama kan. Kalau sikit tu Ustaz, jangan. Ni yang kita tak baca tadi. Ni yang isyarat dia tu. Bila nak baca tak baca ke 10 lah. Tak apa dah. Kita sambung insya-Allah. Untuk secara setakat yang saya bagi tahu itu adalah teori. Teori cara istinja. Untuk amali dia, praktikal dia, kita kalau mampu buat. Cari batu bukan satu, buatlah tandas tu. Istinja dulu. Lepas tu kalau nak guna lagi batu tu, basuh dengan air jemur. Batu tu boleh guna lagi untuk istinja. Batu yang tak boleh guna, yang digunakan untuk istinja, lepas tu dia kering melekat. Bila kering melekat, batu tu jadi bukan najis. Cara nak suci dia kena basuh lah. Basuh jemur, jadilah bersih balik, boleh guna lagi. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.